Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Arab tidak membawa tradisi ilmu pengetahuan dan warisan kebudayaan ke negeri-negeri yang ditaklukinya. Jelasnya mereka tidak berwatak pencinta ilmu dan tidak pula memiliki kebudayaan yang berarti. Akibatnya mereka menjadi murid dari bangsa yang ditaklukkannya, yang mempunyai kebudayaan dan tradisi keilmuan yang lebih tinggi, seperti bangsa Parsi dan Iran. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berhubung dengan tajuk perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada zaman pemerintahan Walid bin Abdul Malik di bawah kerajaan Bani Umayyah ini, haruslah kita melihat kepada background sejarah asal daripada peristiwa sejarah. Memang bangsa Arab, khususnya di Makkatul Mukarramah itu, di wilayah Jazirah Arab, dianggap sebagai bangsa yang tidak bertamadun, dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Mereka meminum arak, berperang antara satu sama lain, dan mereka membunuh anak-anak perempuan mereka sendiri. Maka secara sejarah, budaya tamadun ilmu itu dari awal memang tidak ada wujud di wilayah-wilayah Jazirah Arab pada masa itu. Apabila Islam datang dengan keberanian dan kepahlawanan, khususnya daripada kalangan Arab Quraisy, dibantu pula oleh golongan-golongan Ansar di Madinah, makanya perkembangan siasah, ilmu, ekonomi, seluruhnya yang berkait dengan manusia dan kemanusiaannya berkembang dengan baik, dibawa oleh umat Islam dari kalangan bangsa Arab ini. Di mana sahaja mereka pergi, mereka membawa Al-Quran. Apabila mereka masuk ke negara-negara yang mereka takluk, yang ditawan itu, maka berkembanglah keilmuan. Dia ambil dasar dan asasnya daripada wilayah dan negara yang ditakluki itu, Al-Quranul Karim SAW. Maka daripadanya lah tersebar ilmu ke seluruh dunia melalui sejarah pemerintahan Islam yang panjang. Bermula daripada selepas zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, membawalah kepada Bani Umayyah ini dan disambung oleh Abbasiyah. Namun secara historikal, sejarah, memang bangsa Arab dikira orang-orang normat, Badui padang pasir yang buta huruf. Tapi dengan Islam itu, mereka menjadi perantara yang menyebarkan ilmu melalui Al-Quran dan budaya setempat, negara tempat mereka memerintah itu. Jadi besar peranan orang Islam, golongan awal di kalangan sahabat, As-Sabiqun al-Awwalin. Di antara sumber ilmu yang hebat pada masa itu, 4 negara. Pertama Rom, kedua Parsi, ketiga benua Cina, dan keempat benua India. Adapun benua Arab tidak menyumbang keilmuan pada masa itu. Namun apabila umat Islam masuk dan pergi ke wilayah-wilayah yang berkenaan, maka bermula dan menyubur hiduplah tamadun ilmu bagi seluruh manusia di seluruh dunia. Ada 4 pusat kebudayaan pada masa daulah Bani Umayyah ini, iaitulah Makkah, Madinah, Basrah, dan Kufah. 2 yang pertama terletak di wilayah Hijaz, sedang 2 terakhir terletak
di wilayah Iraq yang lebih dikenal sebagai bekas kerajaan Parsi. Dia ada sungai Furat, sungai Dijlah, sungai Tigris dan sungai Euphrates itu. Dalam ilmu fikih dikenal ulama Hijaz sebagai ahli hadis. Kalau dibelah semenanjung tanah Arab, masuk bab fiqh ni bertemu ulama di Hijaz, di semenanjung Arab, dikenalilah mereka sebagai ulama-ulama hadis. Tapi bila masuk di wilayah Iraq, maka kita menemui prinsip dan kaedah ilmu yang berkembang secara ar-ra'yi, yakni berdasarkan akalan, ilmu akal. Ini nanti kita akan hurai kemudian. Di Iraq, Imam Abu Hanifah mempelopori perkembangan kehebatan ilmu ini karena dia berhadapan dengan golongan-golongan yang menggunakan akal. Terdiri dari kalangan Mu'tazilah, Jabariyah dan Qadariyah. Di samping pada masa itu telah masuknya ilmu-ilmu falsafah daripada Greek, daripada Yunani, wilayah-wilayah yang ramai ahli falsafah. Maka berdepanlah Imam Abu Hanifah pada masa itu dan lahirlah kaedah ilmu ar-ra'yi ini. Nanti kita akan lihat. Di masa Daulah Umayyah berkuasa, lebih tepat dikatakan sebagai masa penyebaran benih kebudayaan yang hidup subur di masa Daulah Abbasiyah. Jadi kalau kita kira pioneer, pengasas bagi bertumbuhnya, bercambahnya ilmu itu Bani Umayyah. Namun perkembangan yang begitu haibat dan pesat itu nanti selepasnya, yakni Bani Abbasiyah. Apabila tumbangnya Bani Umayyah, naik Abbasiyah, dia menyambung nih proses keilmuan ini. Maka kemuncak itulah terjadi di zaman Khalifah Abu Mansur Al-Ma'mum, kemudian Harun Ar-Rasyid dan sebagainya. Kebetulan masa itu pula ada Imam Malik di Madinah. Maka berkembang subur lagi lah keilmuan itu. Jadi asasnya adalah Bani Umayyah, tapi memperkembangkan dengan haibat, cambahannya itu Bani Abbasiyah. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah ini adalah ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arkitektur, yakni pembangunan. Karenanya nanti kita melihat terjadi tamadun pembangunan yang sangat hebat. Huraian yang lebih terperinci tentang ilmu-ilmu keagamaan, jadi disebut juga naqliyah, dapat dilihat sebagaimana berikut. A. Ilmu tafsir. Pada masa awal Islam, ilmu tafsir belum diperlukan kerana umat Islam dapat mengerti apa yang dimaksud oleh setiap Al-Quran. Oleh kerana para sahabat masa itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bila Al-Quran turun, kadang sahabat tak tanya pun Rasulullah hurai dah. Jadi tidak perlu kaedah-kaedah ilmu tafsir di awal-awal ketika itu. Namun ketika wilayah Islam sudah meluas dan orang-orang bukan Arab telah menganut agama Islam, mulai dirasakan perlunya menafsirkan Al-Quran. Bila wilayah itu dah meluas. Pada zaman Bani Umayyah itu, sudah ada duta Islam dihantar di negara Austria, di Hungary. Sudah ada duta Islam di sana zaman Bani Umayyah.
Jadi Islam maknanya dah menyebar keluar, menyebabkan kepelbagaian negara wilayah ini yang mengandungi purata kependudukan yang bukan bangsa Arab, yang menyebabkan mereka payah nak memahami apa dia Al-Quran, maksudnya begitu begini. Maka bermulalah secara sejarahnya penulisan penafsiran Al-Quran itu. Saat itu sudah diperlukan dibuat ilmu tafsir ini. Namun ketika wilayah Islam sudah meluas, orang-orang bukan Arab telah menganut agama Islam, mulai dirasakan perlunya menafsirkan Al-Quran. Beberapa orang sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini dipandang sebagai pendiri ilmu tafsir. Bentuk tafsir Al-Quran pada awal Islam dikenal dengan tafsir bil ma'sur, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pada apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat senior, atau dikenal sebagai tafsir birriwayah. Ia diambil riwayat daripada para sahabat yang ada sebelumnya itu, yaitu menafsirkan Al-Quran berdasarkan kepada riwayat-riwayat. Ini di antara peringkat-peringkat awal. Dia panggil tafsir bil ma'thur. Dia kalau kita nak berzikir, ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Musyahid Hasan Al-Banna, iaitulah kitab Al-Ma'thurat. Nah, itu Al-Ma'thur. Nah, diambil direct dia daripada melalui sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir bil ma'sur ini mengalami perkembangan di masa Daulah Abbasiyah, seperti Jami'ul Bayan fi Tafsirul Quran oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Maqarinul Tanzil oleh Al-Baydawi. Tafsir-tafsir telah tersusun secara sistematis menurut urutan ayat. Dia diatur dan disusun. Dia bermula daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai surah An-Nas. Jadi diletakkan. Kalau kita hari ini dijilid-jilidkan. Ini ulama telah buat sedari awal. Sama juga berhubung dengan ilmu sirah misalnya. Dia peringkat awal sirah itu macam serak cabut-cabut. Kisah berniaga Nabi, tentu kisah perang, tabur-tabur. Tapi bila sampai satu zaman, dia maka disusunlah kitab sirah. Bermula dengan tajuk zaman sebelum Nabi lahir, hari ketika Nabi lahir, Nabi ketika kanak-kanak, jadi orang dewasa, kahwin, berniaga itu sampai wafat di Madinah. Jadi itu sirah, diatur, disusun. Demikian memang perkembangan ilmu itu dia tidak terus matang. Ya? Dia akan berkembang dari masa ke masa.